warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat menyambung semula pengajian kita pada malam ini daripada kitab Dahsyatnya Neraka, At-Takhwif Minan Nar, karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan malam ini kita akan masuk kepada huraian yang berikutnya pada bab yang ketiga pada muka surat 63. Pada bab yang ketiga pada muka surat 63 bagi terjemahan yang warna putih tu, iaitu pada firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 189. Kita akan bincang pada malam ini Al-Babu Thalis, bab yang ketiga, iaitu ayat yang dibawa oleh penulis ataupun muallif rahimahullah, iaitu ayat 189 surah Al-A'raf. Sebelum kita membaca ayat tersebut, pengarang rahimahullah menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka An-Nar untuk mereka yang menderhakai titah perintahnya daripada kalangan jin dan kalangan manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi dan memenuhkan, mengisi apa yang ada di dalam neraka itu daripada kalangan jin dan juga daripada kalangan manusia. Di dalam bab ini, pengarang akan membawa dalil-dalil perkataan para ulama tentang takutnya neraka oleh kesemua makhluk, sama ada daripada kalangan malaikah, jin dan juga manusia. Tidak ada makhluk yang tidak merasa gentar dan takut apabila disebut kepada mereka tentang neraka. Jadi pengarang membawakan dalil-dalil yang sepatutnya diketahui dan diimani oleh kita sebagai orang Islam, bahawa neraka ini dijadikan oleh Allah Azza wa Jal, yang mana penghuni-penghuninya terdiri daripada kalangan jin dan juga daripada kalangan kita sendiri, iaitu manusia. Kemudian pengarang membawakan firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 189. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca ayat Al-Quran surah Al-A'raf 189. Kemudian kita melihat huraian dan syarah yang disebut oleh para ulama berhubung dengan ayat-ayat yang dibaca pada malam ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Ada sambungan dia tu, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Apakah maksud dan terjemahan daripada ayat tersebut? Walaqad dhara'na, dan sesungguhnya kami pasti akan mengisi, kami menjadikan, li jahannam, untuk neraka jahannam itu, kathiran, kebanyakannya, minal jin, daripada kalangan jin, wal ins, daripada kalangan manusia. Itu terjemahan umum. Kami jadikan
neraka jahanam itu untuk dimasukkan ke dalamnya, dipenuhkan di dalamnya, diisi ke dalamnya daripada kalangan kebanyakannya, kathiran, kebanyakan penghuninya daripada kalangan jin dan manusia. Lahum, sifat mereka itu bagaimana? Yang dikatakan penghuni neraka itu ahlun nar, yang akan mengisi neraka, yang akan dimasukkan, dicampak ke dalam neraka itu. Yang pertama kata Al-Quran, lahum qulubun, bagi mereka itu hati-hati. Hati-hati. La yafqahuna biha, mereka tidak memahami, menggunakan hati itu untuk memahami agama. Mereka tidak menggunakan hati-hati yang diberikan itu untuk menerima hidayah dan juga memahami Al-Quran dan Sunnah. Walahum a'yunun, dan mereka itu diberikan mata. Mata itu diberikan oleh Allah. La yubsiruna biha, mereka tidak menggunakan mata itu untuk melihat hidayah, melihat kebesaran Allah, melihat penciptaan Allah. Walahum adhanun, dan Allah kata, selain daripada kami memberikan kepada mereka hati-hati, mata-mata, walahum, dan bagi mereka adhanun, telinga-telinga, la yasma'una biha, malangnya mereka tidak menggunakan telinga-telinga itu untuk mendengar ayat-ayat kami, untuk mendengar hidayah, untuk mendengar kalam Allah, untuk mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mensifatkan mereka yang ada hati tidak memahami, ada mata tidak melihat, ada telinga tidak mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Al-an'am, binatang ternak, binatang yang berkaki 4. Bahkan kata Al-Quran, bahkan bukan sahaja kal an'am, bukan sahaja seperti binatang ternak, bahkan mereka itu, siapakah mereka itu? Yang ada hati tidak mendengar, ada hati tidak memahami, ada mata tidak melihat, ada telinga tidak mendengar, mereka itu lebih teruk, adal, lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itu adalah daripada kalangan orang-orang yang lalai terhadap agama. Itu ayat yang pertama yang dibawa oleh pengarang kitab kita, surah Al-A'raf ayat 189. Kita tengok terjemahan. Oleh kerana dia bawa ayat, kita tengok terjemahan yang dibawa oleh para ulama. Antaranya kita sebut apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan yang ada tafsir ni boleh balik tengok dan boleh balik semak semula. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sebut, walaqad zara'na, ay khalaqna wa ja'alna, yakni kami menjadikan atau kami mencipta neraka. Li jahannam, untuk neraka itu ramai daripada kalangan jin dan manusia. Ay hayya'nahum laha wa bi'amali ahliha wa ya'malun. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق خلائق علم ما هم عاملون قبل كونهم، فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما ورد في الصحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Tuan-tuan, berdasarkan kepada ayat ini kata para ulama, antaranya Al-Imam Ibn Kathir, apa kata dia? Kata dia, Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia menjadikan syurga dan neraka, tapi dalam ayat kita ni neraka, dia bukan sahaja menjadikan semata-mata neraka itu, dia juga telah menentukan dan telah menetapkan siapakah yang akan diisi
dan dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Maksudnya bukan sahaja neraka itu diciptakan, neraka itu dijadikan kosong ataupun dibuat semata-mata neraka, tetapi mereka yang bakal menghuninya, mereka yang bakal masuk ke dalamnya, nama-nama yang akan terpilih untuk dicampak ke dalam neraka, yang akan menjadi sebahagian daripada mereka yang duduk di dalamnya, juga telah ditentukan oleh Allah. Sebab itu di sisi kita ahli sunnati wal jamaah, ahli syurga dan ahli neraka yang bakal masuk di dalamnya telah ditulis oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah. Siapa penghuninya ada di dalam catatan Allah. Sebab itu kata al-Imam Ibn Kathir, fakataba dhalika indahu fi kitab, telah ditulis nama-nama dan senarai ahli syurga itu di dalam kitab, yakni di Lauh Mahfuz, di sisi Allah Subhanahu wa taala, qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Sebelum dicipta langit dan bumi ini telah ditulis nama-nama ahli syurga, telah ditulis nama-nama ahli neraka. Siapa yang akan mengisinya, siapa yang akan menjadi penghuni dan penduduk neraka itu telah ditulis oleh Allah sebelum diciptakan langit dan bumi, bi khamsin, iaitu semenjak sebelum 50,000 sanah tahun. Sebelum diciptakan langit dan bumi, 50,000 tahun sebelum itu, nama-nama penghuninya telah pun tertulis. Ini termasuk dalam apa? Ini termasuk dalam bab beriman kepada al-qada wal qadar. Apakah nama saya ini telah tertulis di dalam syurga ataupun neraka, ustaz? Jawapannya ya. Yang telah lahir, yang belum lahir, yang telah meninggal, yang belum meninggal, yang masih hidup, kesemua nama-nama kita, kesudahan hidup kita, pengakhiran apa yang akan berlaku ke atas kita, telah ditulis oleh Allah 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan alam ini. Seperti mana kama warada fis sahih Muslim, seperti mana yang telah warid, yang telah sabit di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah ibn Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qaddara maqadiral khalq, sesungguhnya Allah telah menentukan setiap takdir khalq, makhluk. Maksudnya Allah dah tulis dah. Sebab itu salah satu daripada rukun iman yang paling besar, yang keenam. Sebab itu beriman kepada takdir ni termasuk dalam rukun iman. Dan tuan-tuan tengok, apabila Jibril alaihi salam dia mari dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, ya Muhammad, hey Muhammad. Jibril panggil Nabi, hey Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil iman, kau cerita kepada aku apakah itu iman. Kemudian Nabi kata, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khair aw syarr, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, apabila Jibril alaihi salam tanya Nabi, bagi tahu aku apa dia tu iman. Iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, Al-Quran, Taurah, Zabur, Injil, semua tu. Beriman kepada para Rasul, bukan sahaja Nabi Muhammad, Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini, yang kita tahu dan yang kita tak tahu. Beriman adanya hari kebangkitan, hari manusia akan dibalas dan hari manusia akan dihitung. Kemudian apabila nak sebut tentang beriman kepada beriman kepada takdir,
sekali lagi Nabi ulang. Nabi sebut beriman antu'min billah. Sebut sekali je. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman pada hari kiamat. Bila nak sebut beriman kepada takdir, Nabi ulang sekali lagi antu'min, iaitu engkau beriman kepada takdir, ketetapan, ketentuan, keputusan yang Allah telah tentukan, sama ada keputusan itu dalam bentuk yang baik ataupun dalam bentuk yang kurang ataupun yang tidak baik, khair am syarr. Sebab itu beriman kepada takdir ni benda yang besar. Dan di antara perkara yang pertama diingkari oleh manusia ini adalah dalam soal takdir. Kalau kita baca dalam sejarah, di antara perkara pertama yang muncul, bid'ah yang pertama yang muncul dalam sejarah umat Islam adalah bid'ah mengingkari takdir, menolak takdir. Nanti kita akan tengok dalam bab yang berhubung dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menentukan takdir sebelum daripada diciptanya langit dan bumi 50,000 tahun sebelum itu. Dan sesungguhnya arasy Allah itu berada di atas air. Sahih Muslim. Jadi tuan-tuan, berdasarkan kepada ayat ini, siapakah yang akan menjadi penghuni syurga dan neraka? Daripada kalangan jin dan manusia. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, kita beriman bahawa nama-nama kita telah tercatat. Sepatutnya apabila kita menyedari hakikat ini, hendaklah kita berusaha supaya kita tak termasuk dalam takdir yang buruk tadi. Apa maksud dia? Mari kita tengok apa yang disebut oleh para ulama di dalam bab ini. Okey. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Surah yang sama. Tuan-tuan boleh balik tengok. Surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika mana Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Daripada min zuhurihim, daripada tulang sulbi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil penyaksian di atas diri-diri mereka. Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu, mereka menjawab, sesungguhnya bala, benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Lalu pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala sebut di hari kiamat agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami. Pada hari kiamat nanti Allah kata supaya kamu tidak berkata inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami berhubung dengan tauhid kepada Allah, mengakui bahawa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, daripada kalangan orang-orang yang lalai. Maksudnya sebelum daripada manusia itu lahir, sebelum daripada manusia itu keluar daripada kandungan atau keluar daripada ibu-ibu mereka, Allah telah mengambil janji dengan mereka, telah mengambil penegasan, bukankah aku ini Tuhan kamu? Dan mereka menjawab, benar, dan kami menjadi saksi di atas apa yang kami katakan itu. Kata Umar Al-Khattab, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya berhubung dengan ayat ini, surah Al-A'raf 172. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apa Nabi jawab? Nabi terang ayat 172. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad,
Allah Azza wa Jal menciptakan Adam, lalu dia menyapu di belakang Adam dengan tangan kanannya, dan dia mengeluarkan daripadanya sejumlah keturunan. Lalu Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk dimasukkan ke dalam syurga. Ini Allah sebut. Allah sebut, khalaqtu haula lil jannah wa bi'amali ahli al jannati ya'malun. Allah kata, aku menciptakan sebahagian mereka itu sebagai ahli syurga. Aku ciptakan mereka itu untuk masuk syurga, dan mereka akan beramal dengan amalan ahli syurga, dan mereka pun mengamalkannya. Allah kata, aku ciptakan mereka sebagai ahli syurga, aku jadikan mereka sebagai ahli syurga, dan mereka beramal dengan amalan ahli syurga. Kemudian Allah mengeluarkan sebahagian lagi keturunan daripada anak cucu Adam. Lalu Allah berfirman, aku menjadikan khalaqtu haula linnar, aku menjadikan mereka itu, khalaqtu haula, aku menciptakan mereka itu sebagai ahli neraka. Seperti mana dia ciptakan yang tadi sebagai ahli syurga, beramal sebagai penduduk syurga, yang ni pun sebagai ahli neraka dan beramal sebagai ahli neraka. Qala ar-rajul, maksudnya bila dengar kata yang ni Allah dah buat sebagai ahli syurga, yang ni Allah dah buat sebagai ahli neraka, bertanyalah seorang lelaki, ya Rasulullah, fafima amal, untuk apa kita beramal? Jika kita itu telah ditentukan haula lil jannah, haula lin nar, yang ni untuk syurga, yang ni geng neraka, yang ni masuk syurga, yang ni masuk neraka, untuk apa kita beramal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla idza khalaqal 'abd lil jannah ista'malahu bi'amali ahli al jannah hatta yamut ala 'amali min a'mali ahli al jannah fayudkhilahu bihil jannah, wa idza khalaqal 'abd lin nar ista'malahu bi'amali ahli an nar hatta yamuta ala 'amali min a'mali ahli an nar fayudkhilahu bihi an-nar. Dia kata, untuk apa kita beramal ni Rasulullah, kalau semuanya dah ada ketentuan, dah ditulis? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab apa? Allah apabila dia menentukan seorang hamba itu sebagai ahli syurga, maka Allah akan menjadikan orang tersebut beramal dengan amalan ahli syurga, hinggalah dia mati di dalam keadaan beramal sebagai ahli syurga, dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Manakala apabila Allah menciptakan seseorang hamba itu sebagai ahli neraka, maka dia akan mengamalkan amalan ahli neraka, perbuatan ahli neraka, sikap dan perangai ahli neraka. Dia mati di atas amalan itu dan dimasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Okey tuan-tuan, sebelum kita nak teruskan huraian ni, saya nak baca lagi satu hadis supaya kita jelas. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ni selalu tuan-tuan dengar, daripada Abdullah bin Mas'ud. Allah kata dia ciptakan neraka ini untuk manusia dengan jin. Siapa yang nak masuk tu? Yang nak masuk tu pun dah siap dah. Berangat tuan-tuan. Kadang-kadang kita buat rumah tak tahu siapa nak beli, kita tak tahu siapa nak duduk. Kadang-kadang terbengkalai macam tu ya. Siapa nak duduk ni? Tak tahu. Tapi law ni sakan, tak ada naik tiang lagi, habis dah orang beli. Dan kita pun kadang-kadang bila buat rumah, kita dah tentulah, yang ni hang duduk, yang ni untuk yang ni siapa dia, kita dah bedak siap dah. Bukan sahaja dalam urusan dunia kita dah tentukan untuk siapa, bangunan ni untuk siapa, hak ni untuk siapa. Tuan-tuan, apabila membaca berhubung dengan syurga, membaca berhubung dengan neraka, kita kena ingat dan jangan lupa sama sekali, bukan sahaja Allah menciptakan kosong neraka itu, bukan sahaja Allah membiarkan kosong neraka itu,
nama penghuni yang bakal masuk ke dalamnya juga telah ada. Dan apabila Allah lahirkan, Allah hidupkan dia di atas muka bumi ini, Allah jadikan dia dengan apa yang dia diciptakan. Tuan-tuan faham tak? Selalu dah kita bahas benda ni. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala tulis, dia akan hidup di atas tulisan itu. Tapi sahabat tanya, pasal apa kita nak beramal? Saat ni kita amal ahli syurga, tentu kita masuk neraka. Betul tak? Lebih kurang macam tu lah maksud soalannya. Fafima amal. Kita beramal ahli syurga, tapi nama kita dalam neraka. Kita beramal ahli neraka, tapi kalau tu untung lah. Kita hidup sebagai ahli neraka, tak semayang, tak puasa, buka aurat, makan rasuah, tapi nama duduk dalam syurga. Aku tak ada masalah pasal nama aku dalam syurga. Hidup lagu mana pun tak apa, pasal aku memang dalam syurga. Mati aku dalam syurga. Yang hang tu buat penat dia. Pasal apa? Pasal hang tu ahli neraka. Hang tak payah duduk lah pulun lah. Pasal apa? Pasal hang lagu mana pun akan mati, tok dalam neraka. Oh tuan-tuan, tak kacau kita? Sebelum, tak apa, saya ulas. Tapi sebelum tu saya baca satu hadis. Nabi kata sesungguhnya, hadis ni selalu tuan-tuan baca, ada dalam Sahih Muslim. Dan kalau tuan-tuan tak baca Sahih Muslim pun, tuan-tuan akan jumpa bila tuan-tuan baca hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Nabi kata, inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Ini cerita tentang bagaimana Allah menjadikan manusia. Sesungguhnya manusia dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya, batni perut mak dia, selama 40 hari dalam bentuk air mani, nutfah. Lepas tu dia jadi apa? Alaqah. Dia bertukar 40 hari yang berikutnya menjadi ketulan darah, alaqah. Kemudian mudghah. Dia jadi apa? Daging. Kan? Daripada air mani dia naik jadi darah. Masa tu yang kita guguk tu turun darah kan. Lepas tu dia jadi daging. Selama 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari. 120 hari. Thumma yursalul malak. Kemudian Allah menghantar satu malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Allah mengarahkan malaikat itu untuk meniup ruh masuk ke dalam janin tu. Maksudnya bayi itu, baby itu mula ada roh ketika usia dia 120 hari. 120 hari. Maksudnya 4 bulan. Sebab itu apabila para ulama berbincang tentang hukum gugur kandungan ni, maka ada ambil isu 4 bulan tu, kan, masuk roh. Bukan sahaja Allah memerintahkan dia untuk tiup roh, masuk roh. Pasal itu kata para ulama, mana-mana baby yang ada roh kita tak boleh gugurkan. Dan kalau dia mati selepas ditiupkan roh, dia dikira sebagai insan lah, kan, insan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan malaikat itu menulis bi arba'i kalimat, 4 perkara. Yang pertama, rizq. Tulis kadar rezeki dia. Pasal itu kita semua ni tak takut soal rezeki. Pasal apa? Pasal kita dah ada rezeki masing-masing. Tuan-tuan ada rezeki, anak tuan-tuan yang nak beranak esok lusa ni pun ada rezeki dia. Dia bukan ni tuan-tuan, saya dah sebut dah. Bila satu baby lahir, satu anak lahir mai, dia bukan ambil rezeki tuan-tuan. Dia bukan tumpang rezeki tuan-tuan. Portion dia, bahagian dia ada khas untuk Tuhan. So jangan takut. Anak ramai, anak banyak, beras jadi sikit. Dulu boleh makan banyak, beranak mai duk makan duk kita. Tak, rezeki dia ada. Jangan duk susah hati. Jangan susah hati tuan-tuan. Kita kadang-kadang ni soal rezeki ni kita tak yakin dengan Allah SWT. Ada rezeki, jangan takut.
Anak tu lahir, bahagian dia asing, bahagian kita asing. Lepas tu Quran kata jangan bunuh anak kamu kerana takut miskin, kerana takut dia makan daripada makanan kamu. Tak. Rezeki dia ada. Rezeki dia ada. Nampak? Kita yang ambil rezeki dia, bukan dia ambil rezeki kita. Orang mari tengok baby, sedekah pergi kat baby, pok pula pergi ambil duit tu. Nampak? Dia kata budak-budak bukan reti. Berapa lah bu? RM1. Pak Haji? Bagus. Budak-budak tak kerti pegang duit banyak-banyak. Rezeki dia ada. Allah dah tulis. Apa dia nak jadi besar mana. Tapi kita tahu tak? Kita tak tahu. Tuan-tuan tahu tak anak tuan-tuan nak jadi apa? Tak tahu. Lepas itu saya kata, apa yang dia buat di sekolah tak menentukan masa depan dia. Berapa ramai orang yang belajar dalam bahagian lain, rezeki dia dalam bahagian lain. Berapa ramai orang yang mungkin tak cemerlang. Lepas itu tuan-tuan, anak-anak kalau tak cemerlang dalam periksa, jangan susah hati. Saya ustaz anak pakai kata mengaji tak apa nak jadi. Tak ramai. Mengaji satu bab. Mengaji soal satu bab. Saya sebut sikit lah, pasal orang susah hati. Anak dia periksa tak berjaya apa semua. Berapa berlungguk keluar mai, graduate, tak ada kerja, nganga. Dan satu lagi yang pelik, orang kita bila anak dia tak masuk universiti, dia susah hati. Susah hati tu betul lah. Dia beritahu hang esok tak kerja, nak bela apa dengan anak? Tak kerja, dia pun tak kerja, tapi dia bela elok juga. Kita pun tak, anak tu tak tanya, pak pencen apa? Dia kerja bendang, dia boleh bela 10 orang. Dia susah hati. Rezeki Allah Ta'ala jadi ini ajaib. Kadang-kadang ada orang yang mungkin tak cemerlang dalam pendidikan, pengajian, tapi Allah bagi rezeki kot lain, meniaga ke, tanam pokok ke, bela ikan keli ke, kot tu. Soal rezeki ni soal luas. Pasal tu kita tak boleh ukur kejayaan pada nilai pendidikan. Pendidikan tu penting, ilmu tu penting, tapi itu bukan makna kejayaan. Kita jangan susah hati. Anak saya tak ada, duk kerja bendang, duk kerja tanam pokok. Yang kerja bendang, yang tanam pokok tu sekali boleh berpuluh ribu. Yang kerja makan gaji ni mungkin tak dan jolok habis dah. Rezeki kita tak tahu. So tuan-tuan, jangan sangka, jangan downgrade, jangan pandang lekeh, kerana kita tak tahu kejayaan yang sebenar di sisi Allah. Dan rezeki ini soal benda yang luas, kan? Okey. Wa ajalih, dan yang kedua, Allah Taala tulis nak mati bila. Jadi jangan susah hati. Jangan susah hati. Nak mati pun dah tulis siap dah. Umur sampai bila? Jadi jangan duk minta mati dan jangan duk susah hati. Bila sampai masa, matilah. Yang tak mati ni pasal belum sampai masa. Kan? Dan jangan duduk minta, dan jangan duduk penin, jangan duduk fikir bila nak mati, lambat lagi ke nak mati dak. Sampai masa jaa ajaluha la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Quran kata bila sampai tak lewat, tak lambat. Dia tak delay. Yang delay ni urusan kita dalam hidup kita. Kemudian wa amalih syaqiyyun aw sa'id. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah tulis tentang amalannya dan kesudahan hidupnya. Yang kita nak ambil itu kesudahan hidupnya itu. Kemudian Nabi kata fawallazi la ilaha illa ghairuh. Demi Allah, sesungguhnya inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang daripada kamu akan beramal sebagai amalan ahli syurga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Kan? Dia hidup sebagai amalan ahli syurga. Sejengkal lagi dia dengan syurga. Apa yang berlaku? Takdir Allah mendahului dia. Dia mengamalkan ahli neraka, dia masuk neraka. Ini yang kita nak bahas sikit lagi. Dia hidup sebagai ahli syurga, dia beramal dengan amalan ahli syurga, tetapi takdirnya sebagai ahli neraka. Dia mati sebagai ahli neraka, diisi dia dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang beramal sebagai amalan ahli neraka, kemudian dia dengan neraka itu sejengkal, maksudnya dekat dah nak masuk, tetapi takdir Allah mendahului segala-galanya. Sebelum dia mati, dia beramal dengan ahli syurga, dia bertaubat dan dia masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Secara zahirnya kita nampak macam apa? Tak perlu kepada amal kerana takdir telah ditulis. Itu secara zahirnya. Saya juga nak sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ini untuk menjelaskan lagi apa yang kita beriman ni. Nabi kata ma min nafsin manfusah. Tidak ada mana-mana jiwa
yang hidup, melainkan Allah telah menulis makanuha, tempatnya, sama ada di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Nampak? Okey. Macam mana ni? Sekarang kita nak buat apa? Kita nak tunggu masuk saja ke ataupun kita nak kena pesah dulu sebelum masuk? Duk nampak gaya macam kita tunggu pi je. No? Nak pesah pun macam tak ada manfaat lah. Zahirnya nampak macam tu. Tapi kita baca lagi. Orang tanya dekat Nabi SAW. Nabi kata macam tadilah. Dia kata, saya beramal lagi masuk neraka. Saya beramal ni masuk syurga. Tuan-tuan, first, kita tak tahu apa yang Allah tentukan untuk kita. Okey. Satu orang berjaya ataupun gagal, Allah tulis ke tak? Allah tahu ke tak? Allah dah tulis dan Allah dah tahu. Kita tahu tak? Kau tuan-tuan pun tahu. Abang, pasal apa abang tengok tak baca buku periksa SPM dekat dah ni? Abang baca macam mana pun mak oi. Allah dah tulis dah, abang gagal. Mak tak payah duk paksa lah. Takkan mak nak lebih pada Tuhan. Abang ni termasuk daripada kalangan orang-orang yang gagal, minar rasibin, orang-orang yang rasib, orang-orang yang fail. Jadi tak payah duk paksa baca buku. Nampak? Macam mana? Adakah itu yang kita faham? Macam mana dia boleh tahu kata dia gagal? Seperti mana orang yang berjaya tak tahu kata dia berjaya, ataupun tuan-tuan masa beranak tu tenyeh dahi ke, tenyeh tapak kaki ke, kan main nak tengok tapak kaki tenyeh. Oi abang, kaki ni kaki berjenis ni, kaki ni kaki duit ni, kaki ni kaki orang berjaya ni. Kita tak tahu. Tak tertulis di dahi kita. Ada tuan-tuan di dahi tuan-tuan? Ada di belakang ke apa ke? Ada tulis. Sapu-sapu gabu-gabu cukup-cukup kepala, tu dia terbentang tulis. Anak hang ni pesah ke mana pun tak boleh pergi ya. Dia tak tulis. Yang ditulis itu di sisi Allah. Sebab itu Nabi kata apa? Nabi kata, sesiapa yang Allah tentukan dia sebagai ahli syurga, dia akan beramal sebagai ahli syurga. Jadi oleh kerana kita tak tahu kita ni ahli mana, yang tuan-tuan tahu ahli apa? Ahli parti ya. Tu pula tak ketahuan aku ni parti mana. Tak tahu banyak sangat parti ni. Cuba pergi cek tengok. Yuran bayar tak? Mesyuarat agung pergi tak? Yang kita tahu ni apa dia? Urusan dunia. Akhirat tahu dah ahli apa? Abang pasal apa tak pergi masjid, tak mayang Jumaat pun tak mau pergi ni, pasal apa ni? Aku ahli neraka. Hang lain lah ahli syurga, hang pergi lah. Sakan dia jawab, tersandak kita. Kalaulah semua orang beralasan dengan hadis ni tanpa pemahaman yang betul, tak ada benda kita buat. Kita tak tahu. Cuma Nabi bagi tahu, siapa yang namanya ada di dalam syurga, dia akan masuk syurga dengan amalan ahli syurga. So apa yang tuan-tuan tahu? Tuan-tuan tahu apa yang Tuhan suruh. Jadi buatlah apa yang dia suruh. Itu saja. Sebab itu kata Al-Imamun Nawawi. Al-Imamun Nawawi kata, hadis-hadis yang kita baca tadi melarang kita meninggalkan amal. Nawawi kata bukan maksud untuk suruh kita duduk saja. Tak. Itu pemahaman yang salah. An-Nawawi kata hadis itu larang kita untuk meninggalkan beramal atau berpada dengan apa yang termaktub di dalam qadar Allah. Bahkan wajib untuk kita beramal serta menunaikan segala tanggungjawab yang telah diberikan oleh syarak. Tanggungjawab kita apa dia? Beramal. Keputusan tanggungjawab siapa? Allah. Selesai. Yang tak mau buat tu bukan pasal takdir, tapi memang balok, memang penyegan, memang tak mau buat. Lepas tu duk cari akal lah. Memang hang tu jenis tak mau semayang, memang penyegan, memang tak mau bayar zakat, memang kedekut, memang bakhil, memang tak guna. Tapi duk buat alasan, saya ni ustaz, memanglah mak saya kata dulu masa beranak pun gerhana bulan. Masa saya beranak tu hujan, tak pernah hujan-hujan, banjir tempat saya tu. Memang saya ni share ustaz. Sakat. Tak ada orang yang tahu.
Tak ada siapa yang tahu. An-Nawawi kata, tanggungjawab kita, saya, tuan-tuan semua, lakukan apa yang disuruh oleh syarak. Kerana apa? Sesiapa yang Allah nak dia masuk syurga, Allah akan mempermudahkan dia untuk beramal. Yang ni bayar. Yang nak susah beramal tu, yang payah nak beramal tu, yang ketegak degil tu, yang susah nak berubah tu, kita risau yang ni lah. Kita risau apa? Kita bimbang gaya dia tu susah nak terima hidayah, susah nak berubah, susah nak beramal, berat tulang, payah dia nak buat benda baik kerana dia tak ada ciri-ciri yang Allah nak itu. Tuan-tuan faham tak? Pasal macam tuan-tuan ni bagus lah. Pasal apa? Rajin beramal. Bunga-bunga tu duk ada dah. Bunga-bunga nak kata ahli syurga tu duk ada. Tapi jangan duk seronok pelik pula. Jangan duk overconfident pula. Cuma saya harap bunga-bunga tu duk nampak dah lah. Pasal apa? Semayang berjemaah, rajin mengaji. Ini semua yang tuan-tuan duk buat ni, saya tanya tuan-tuan, yang tuan-tuan duk buat siang, malam, pagi, petang ni, amalan siapa? Amalan ahli syurga. Amalan ahli syurga. Nampak tak? Maksudnya, jalan tuan-tuan tu, jalan menuju ke mana? Jalan menuju ke syurga. Itu yang disebut oleh Nabi. Okey, dan juga disebut oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah hadis ini. Okey. Sebelum kita nak tutup perbahasan berkaitan dengan ahli syurga neraka ni, saya nak sebut sikit. Dalam hidup kita ada benda yang kita tak boleh pilih. Yang ni tak ada choice. Apa dia? Saya bagi contoh. Fizikal kita. Yang ni memang tak buat, tak payah, tak boleh buat apa. Beranak main hitam. Siapa yang pilih nak hitam putih? Tuhan tanya, hang nak putih ke hitam? Hitam sangat pun tak, putih sangat pun tak. Campur sikit-sikit, mix lah, mix grill. Tak ada. Kita tak, tuan-tuan pilih lah. Nak beranak orang Perlis ke? Dia sehari dua ni, mereka nak beranak jadi orang Kedah. Tanya, kenapa hang nak beranak jadi orang Kedah? Dia kata Kedah jumpa apa tak tahu dalam perut bumi 43 trilion. Kaya orang Kedah. Tak tahulah kaya. Kita tak pilih. Yang tu benda tu beyond control. Orang putih kata beyond control. Orang putih kata beyond control. Luar daripada kawalan kita. Yang tu kita tak pilih. Nak beranak hitam, nak beranak putih, nak beranak gemuk, nak beranak kurus, nak beranak cacat, itu bukan pilihan kita. Itu ketentuan Allah. Kauniyah, yang mana Allah Ta'ala yang jadikan. Kita terima dan redha. Syukurlah jadi orang Perlis, alhamdulillah. Tapi bukan kita pilih. Pasal itu kita tak boleh hina warna kulit orang. Kita tak boleh petikai warna kulit orang. Kita tak boleh petikai fizikal orang. Awak yang hang ni hitam lah. Tak boleh. Pasal itu bukan pilihan dia. Macam mana kawan tu beranak putih, macam ni juga kawan tu beranak hitam. Tak ada siapa pilih. Yang ni kita tak ada buat apa. Tuhan tak hukum. Tuhan tak hukum satu orang di atas warna kulit dia. Hang masuk neraka pasal apa? Malaikat tanya pasal apa hang masuk neraka? Saya masuk neraka pasal hitam. Mana boleh? Pasal hitam tu bukan pilihan dia. Tuhan tidak hukum satu benda yang kita tak boleh pilih. Tuan-tuan faham tak? Pasal itu syurga bukan masuk kerana bangsa, syurga bukan masuk kerana warna kulit, syurga bukan masuk di atas keturunan. Tuan-tuan pilih tak nak beranak keturunan siapa? Tak. So benda yang bukan pilihan kita, Tuhan tak hukum dan azab. So jangan susah hati. Apa benda yang Tuhan akan hukum kita? 179. Berlaku sedikit kesilapan. Yang kita bahas ni 179. Tuan-tuan cek balik ya, 179. Dicetakkan tu dia 179 ke 189? 179. Okey. So dalam isu yang kita tak boleh pilih, yang kita tak boleh pilih seperti warna kulit, keturunan, bangsa, tempat tinggal, itu tak dikira oleh Allah. Sebab itu nak masuk syurga tak di atas bangsa, warna kulit. Apa yang kita boleh pilih? Ini kita kena faham juga. Sebab bila Allah kata dia dah tentukan ahli syurga, dia dah tentukan ahli neraka,
Dan dia juga dah jadikan ahli syurga itu beramal sebagaimana amalan ahli syurga. Okey. Dalam hidup kita, amalan adalah pilihan kita. Pasal itu kita tak boleh tinggalkan amal ni. Tuan-tuan tak boleh kata saya ahli neraka, jadi saya tak payah beramal. Saya ahli syurga, saya nak beramal pun tak payah juga, pasal saya akhirnya the end of the day, last kali saya akan masuk syurga. Tak. Kerana amalan pilihan kita. Di samping kita tak tahu Allah tulis apa, itu penting. Soal saya sebut mudah ya, bagi contoh. Kita keluar cari makan, keluar rezeki, kita cari rezeki, kita tak tahu rezeki Allah tulis untuk apa. Untuk berapa banyak kadar rezeki kita, apa yang kita akan boleh, kita tak tahu. Betul atau tidak? Tapi yang kita tahu, Allah tulis rezeki, setiap makhluk ada rezeki. Banyak mana kita tak tahu. Maka keluar untuk cari rezeki, pilihan kita. Siapa yang duduk di rumah, pilihan dia. Siapa yang keluar cari rezeki, pilihan dia. Pasal itu Nabi kata, untuk memahami tawakal, tengok burung. Walaupun Allah tulis rezeki untuk dia, dia tahu rezeki dia ada, dia keluar terbang pada waktu pagi, dia balik petang. Itu pilihan dia. Ada burung yang malas, tak ada burung malas, yang malas ni kita. Maksudnya, apabila kita memilih untuk tak beramal, dan Allah tahu apa kesudahan kita. Tapi saya nak sebut macam ni ya. Satu orang dia bangun salat di atas pilihan dia. Satu orang tak bangun untuk salat juga di atas pilihan dia. Jadi bila kita memilih untuk melakukan seperti mana yang Nawawi kata tadi ni, wajib ke atas kita, tanggungjawab ke atas kita beramal seperti mana yang syariat wajibkan. Apa yang Allah wajibkan, kita buat. Tapi kalau kita pilih untuk tak buat, itu bukan kesalahan Tuhan, tetapi pilihan kita. Amalan kita yang pilih. Sebab itu dalam Islam, agama kita yang pilih. Betul, ada orang yang Allah lahirkan dia di atas agama Hindu. Ada orang Hindu masuk Islam? Ada. Ada orang kafir masuk Islam? Ada orang Islam yang keluar masuk agama lain? Ada. Maksudnya itu berlaku di atas pilihan dia. Macam mana satu orang yang lahir di atas Hindu, tiba-tiba dia dapat hidayah, dia cari hidayah, dia mengkaji, dia mengaji, dia terbuka hati, dia masuk Islam. Pilihan dia. Ada juga kita yang Islam, pergi lompat masuk agama lain. Ada 2-3 kes di Malaysia pun ada yang minta memohon untuk tukar agama, lahir sebagai Islam tetapi dia minta tukar agama di atas pilihan dia. Pasal itu Nabi kata Allah tak hukum di atas benda yang kita dipaksa, kita terpaksa, tetapi Allah menghukum di atas benda yang kita pilih. Nampak? Betul kita kahwin dengan kawan tu, kita tidur beralih tengok muka lelaki kita. Macam mana aku boleh menikah dengan orang tua ni? Kita tanya soalan yang kita pilih. Macam mana aku boleh menikah dengan orang tua ni? Kita tanya macam mana dia boleh jadi lelaki aku? Kita yang lari tengah malam lompat kot tingkap nak pergi menikah dengan dia. Lepas tu kita pula pergi tanya macam mana aku boleh menikah dengan dia? Hang yang ligan lari ikut dia. Orang tua tak bagi lari. Kan? Pilihan dia. Sebab itu jodoh telah ditulis, tapi kita diberi hak untuk memilih. Ada orang yang sampai kesudah tak kahwin kerana bukan tak ada jodoh, dia pilih untuk tak kahwin. Jodoh tu ada. Soal rezeki, satu orang rezeki dia ada, tapi kalau dia duduk, dia tak rezeki dah. Rezeki dah ada, betul ada. Hang keluarlah pergi cari, tak gaduh nganga jatuh sebungkus nasi kandang. Duduk-duduk nganga tu kan. Burung yang tak ada akal tu pun tak nganga tunggu cacing turun daripada langit. Dia pun tak kata kat anak dia nganga 1, 2. Tak ada. Tiba-tiba kita yang duduk dalam rumah nak nganga turun mes ketui nasi kandang. Turun mes ketui apa? Makanan. Tak. Itu sebab itu kita kena faham, walaupun Allah dah menulis dan menentukan
siapakah penghuni neraka dan penghuni syurga, tetapi kita ada pilihan untuk memilih. Itu bahagian yang pertama. Kemudian dalam ayat ini juga menarik, dia sebut apa? Dia kata di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan penghuni neraka itu daripada kalangan jin. Maksudnya apa? Kata para ulama, jin juga ditaklifkan ke atasnya bebanan syarak. Maksudnya selain daripada manusia, kita juga akan masuk ke dalam syurga bersama dengan saudara-saudara kita daripada kalangan jin. Jadi bila Allah kata jin juga akan masuk, artinya jin juga kena syariat macam kita. Ada benda yang Tuhan suruh dan ada benda yang Tuhan larang. Dan untuk jin sekarang ni, hukum mereka adalah seperti hukum kita. Siapakah Nabi untuk bangsa jin? Nabi untuk bangsa jin adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah mensyariatkan salat, mensyariatkan puasa, mensyariatkan hukum hakam, benda yang halal, benda yang haram, mereka juga terikat dengan hukum tersebut. Jadi kalau ada di kalangan jin yang taat, yang patuh, yang beramal, buat ibadat, dia akan masuk syurga. Macam kita. Ada jugalah yang honak macam kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Jin ayat 14. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Jin ayat 14, dan bahawa sesungguhnya telah datang Al-Quran secara nyata ada di antara kita. Jin sebut, jin kata ada di antara kita, yakni golongan jin yang beragama Islam. Ada jin yang Islam, jin Muslim. Okey. Wa minnal qasitun, dan ada juga daripada kalangan kita yang kafir. Nampak? Ada daripada jin kata ada daripada kalangan kita yang Islam, yang ni yang akan masuk syurga. Dan ada juga daripada kalangan kita yang kafir. Juga Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Ar-Rahman ayat 56, di dalam syurga itu terdapat bidadari yang mana pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata, yang tidak pernah disentuh sebelum mereka itu oleh manusia dan jin. Kata Al-Imam Ibnu Kathir, ayat ini menjadi bukti bahawa golongan jin yang beriman akan masuk ke dalam syurga. Kata Al-Imam Ibnu Kathir, surah Ar-Rahman ayat 56 menjadi dalil bahawa jin yang beriman akan masuk ke dalam syurga. Dan kalau kita tengok dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah kata wa ma khalaqatul jin, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. So tuan-tuan, jelas berdasarkan kepada dalil-dalil yang kita baca ni, termasuk ayat yang kita baca 179 surah Al-A'raf ini, menunjukkan bahawa ada daripada kalangan jin yang masuk neraka dan ada yang masuk syurga. Pasal apa pengarang bawa ayat ni dalam kitab ni? Tujuan dia apa? Dia nak bagi tahu jin juga takut neraka. Jin juga takut neraka. Bukan sahaja manusia itu takut dan ngeri dengan neraka, jin juga takut dengan neraka. Cuma seperti mana ada manusia yang dapat hidayah, ada jin yang dapat hidayah, ada jin juga yang kufur dan kafir. Okey ustaz, macam mana kita nak pergi cari dak jin Islam tu? Kita nak pergi buat apa jin Islam tu? Nampak? Dan kalau tuan-tuan tengok di dalam kitab ini ada. Tuan-tuan tengok dalam kitab tu. Di dalam surah Hud ayat 119, betul tak? Ayat nombor 2 tu. Jumpa tak? 119 surah Hud. Allah kata apa?
dan telah lengkaplah kalimah Tuhan kamu bahawa aku akan memenuhkan neraka jahanam dengan siapa? Golongan jin dan manusia. Dia akan penuhkan neraka tu dengan siapa? Jin dan manusia. Dan kadang-kadang tuan-tuan, kita akan berkumpul balik dengan jin yang kita bersebahak dengan dia. Jin yang jadi kawan kita, qarin. Dan tuan-tuan tengok juga ayat yang ketiga, yang ni lagi popular. Ini ayat yang selalu tuan-tuan baca. Surah As-Sajdah ayat 13. Allah kata apa? Apabila manusia minta nak balik ke dunia, Allah kata pada hari ini la'amla'an, surah As-Sajdah kan, la'amla'anna jahannam. Hari ini manusia kata kami walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna. Hari ini kami nampak, hari ini kami lihat, hari ini kami dengar, hantar kami balik. Allah kata hari ini tak boleh balik. Tuan-tuan, kita minta nak balik, Allah kata hari ini tak boleh balik. Kita merintih, merayu hari kiamat bila nampak neraka di padang mahsyar, dah nampak dah neraka tu. Kita minta nak balik ke dunia. Allah kata hari ni tak boleh balik. Hari ni siapa minta nak balik, siapa merayu nak balik, tak boleh balik. Dunia dah bagi peluang dah. Sebab itu di dunia ambil peluang ni tuan-tuan. Ada masa ambil. Sementara mana ni? Sementara nak mati je, bukan lama pun. Kita kadang-kadang rasa hidup ni lama. Lama mana tuan-tuan? Panggil satu orang umur 80 kat kita. Ataupun tuan-tuan pergi jumpa siapa-siapa yang tua, yang berumur, cuba suruh dia cerita hidup dia. Umur berapa haji? 90. Asal orang mana? Asal orang Perlis. Apa cerita sikit hidup ni? Panjang lama. Dia duduk di Perlis, buat kerja kot Perlis. Anak ada 3-4 orang. Dia pun tak tahu nak cerita apa. Lalu duduk tunggu mati, duduk menghitung hari orang nak simpan. Kita rasa lama. Sebab itu Ashabul Kahfi dia tidur berapa 300 tahun lebih. Tidur 300 tahun, bukan hidup 300 tahun, tidur 300 tahun. Lepas itu tuan-tuan tidur tu tak rasa lama tak? Tambah sekarang ni saat dan masa berlalu begitu pantas. Dah nak habis tahun dah. Umur kuih bertambah. Entahkan esok, entahkan lusa. Sempat tak sempat 20-21. Pasal itu dia berkata, bagilah kami bawa keluar KWSP. Pasal apa? Untuk hari tua, untuk hari tua. Tak dan tua pun nak mati dah ni. Berapa ramai orang yang menghitung usia untuk merasa pencen. Yang boleh makan pencen ni patut bersyukur. Berapa ramai orang yang mati tak ada makan pencen. Kan? Kita kadang-kadang baca panjang, betul lah, baguslah baca panjang. Tapi yang pasal tu tuan-tuan biasa baca tak hadis Nabi? Nabi biasa buat satu kotak. Hadis tu Nabi lukis. Nabi lukis satu kotak. Lepas tu Nabi garis. Lepas tu ada garisan tu yang terkeluar daripada kotak tu. Nabi buat kotak 4 segi, Nabi garis. Ada satu garisan tu yang keluar daripada kotak tu. Nabi kata yang kotak ni, yang hampa nampak kotak 4 segi ni umur. Maksudnya kita duduk dalam kotak tu lah. Yang garisan terkeluar daripada kotak tu, yang Nabi garis tu, keluar daripada kotak tu, lebih pada kotak tu. Yang Nabi kata yang lebih pada kotak tu angan-angan. Maksud dia apa? Umur pendek, umur singkat, umur itu terhad, tapi angan-angan manusia lebih daripada umur dia. Panjang dia baca. Sebelum sampai angan-angan itu, mati telah menjemput dia terlebih dahulu. Kita rancang banyak benda. Nabi kata rancang banyak benda sampai terkeluar daripada garisan tu. Tapi sebelum nak pergi kat rancangan kita tu, bertemu dengan garisan yang Nabi kata maut tu. Nampak anda? Ada satu orang berapa tahun lepas tak tahu, dia pergi buat gigi palsu. Jemaah saya, dia mati. Dia pergi buat gigi palsu, mati di Simpang 4 Nuri. Mati di tempat Nuri. Tak dan guna gigi palsu.
Dia nak pergi makan kenduri, dia pergi buat gigi palsu. Bentuk gigi palsu. Lepas tu hari nak kenduri tu pergi ambil. Pakai pergi makan kenduri. Sakana nak makan ni. Gigi baru. Depa kata mungkin sebagian tuan-tuan kenal, dia ambil lauk, nak berjalan daripada meja buffet tu nak pergi ke tempat makan tu rebah. Bukan soal tak ada makan kenduri tu. Soalnya nak guna gigi palsu yang baru siap, duk bau kedai lagi tu pun tak sempat. Jarak antara nak mati dengan nak makan tu bukan jauh mana. Meja hidang dengan meja nak makan. Ambil dah, nak pergi makan saja, nak pergi makan saja. Telah sampai masa dicabut nyawa, rebah mati, tak ada makan. Tiba-tiba kita baca 30-40 tahun duk meralik dana. Maka itu yang disebut. Allah kata, hari ni tak boleh balik. La'amla'anna jahannam. Kerana hari ini aku akan memenuhkan. Pasal apa tak boleh balik? Pasal hari ini semuanya akan aku masukkan, penuhkan di dalam neraka Jahannam daripada kalangan jin dan manusia. Surah As-Sajdah ayat 13. Ayat 13. Dan sebagai penutup pada kuliah kita malam ini tuan-tuan, di antara sifat yang sepatutnya kita berhati-hati dan kita takut apabila Allah mengatakan orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah mereka yang ada hati tapi tak boleh melihat, tak boleh faham. Ada mata tapi tak menggunakan mata. Ada telinga tapi tak mendengar. Mereka ini lebih teruk daripada binatang. Sebab itu Allah apabila dia sebut manusia yang sesat ni, bukan manusia yang buta mata yang lagu kita faham tu, tapi hati dia yang buta. Antaranya Allah Subhanahu wa taala kata tuan-tuan, Allah kata sesungguhnya yang buta itu bukanlah mata mereka, tetapi yang buta itu adalah hati-hati mereka. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kawan tu dia dengar tapi tak masuk. Kawan tu nampak tapi tak masuk. Pasal tu hati ni Nabi kata ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah dalam hati, dalam diri manusia ada satu anggota yang menentukan keseluruhan anggota lain, hati dia. Pasal itu ramai orang boleh dengar, tak ramai orang boleh faham. Ramai orang boleh tengok, tapi tak ramai orang boleh faham apa yang dia tengok dan apa yang dia dengar. Pasal itu bila kita boleh faham, boleh terima dan kita boleh beramal, rezeki dan hidayah Allah pilih untuk kita. Sebab itu dalam Al-Quran Allah kata apa? Janganlah kita menjadi seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir ni hidup dia tak ada jauh beza dengan binatang. Pasal itu dalam ayat ni Allah fokus pada orang kafir tu. Dan kita kalau hidup seperti mana perbuatan orang kafir itu sama. Orang kafir ni kehidupan dia macam binatang, sebiji macam binatang. Buktinya Allah sebut dalam surah Muhammad ayat 12. Allah kata walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun. Orang kafir ni hidup dia dua. Sebab tu tuan-tuan saya selalu tanya, selalu muhasabah, untuk apa hidup kita? Dalam hidup ni untuk apa kita hidup? Takkan nak makan ya? Takkan nak berseronok ya? Pasal tu Allah kata orang kafir ini yang pertama yatamatta'un. Mereka hidup semata-mata tamatta. Mata, semata-mata nak seronok. Semata-mata untuk hidup, cari makan. Wa ya'kulu, nak makan. Mangkit pagi cari kerja makan, mangkit pagi makan, tidur makan, cari duit. Allah kata kama ta'kulul an'am. Sifat mereka itu sebiji, sama seperti mana binatang. Seperti mana binatang. Nampak? Allah kata sama macam binatang. Pasal itu tuan-tuan, kalau hidup sekadar hidup untuk makan, untuk minum, untuk kerja, untuk berkahwin, untuk beranak pinak, tak ada hala tuju, samalah seperti mana binatang. Allah sebut dalam surah Muhammad. Kata Ibnu Kathir, di dunia orang kafir itu senang dengan makan dan minum, seperti mana haiwan ternakan. Haiwan ni dia kan kira apa? Dia kira makan ya. Pasal itu tuan-tuan tak pernah nampak dia pergi Jumaat.
Ada nampak lembu kebau pergi Jumaat? Tak ada. Yang pergi sembahyang Jumaat ni manusia. Tak ada lagi kita bawa lembu kebau kita pergi ke sawah bendang ke apa? Lohok. Dia kata ni berhenti sat, lohok ni, sekali kita sambung lain. Lembu kebau dia tak pernah habaq lagu tu. Dia tak pernah habaq kat kita. Dia kata minta sat nak pergi sembahyang lohok, minta sat nak sembahyang asar. Ataupun kita pergi cari kambing kita di kandang waktu maghrib, di mana tak tahu. Tengok-tengok pergi masjid. Jalan balik mai. Kita minta maaf tak habaq ni. Lewat sikit malam ni kelas pun habis lambat. Tapi kalau kita memposisikan diri kita, meletakkan diri kita pada keadaan dan tabiat itu, maka apa beza kita dengan haiwan? Yang membezakan kita dengan haiwan, kata para ulama, apabila kita menunaikan ibadah kepada Allah. Sebab itu apabila kita bercakap soal neraka, soal syurga, dia hanya merujuk kepada jin dan manusia. Dia tak sentuh tentang binatang, kerana ini tak termasuk dalam penghuni syurga dan neraka. Maka sebab itu hadirin mukminin, marilah kita sama-sama tadabbur dan mengambil manfaat daripada ayat ini, surah Al-A'raf ayat 179. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan membezakan kita dengan haiwan dan mengangkat kedudukan kita lebih mulia daripada haiwan, dan jangan jadikan kita tidak ada beza hidup kita seperti mana haiwan ternakan, seperti yang Allah sebut dalam surah Al-A'raf 179 yang kita bahas pada malam ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.